Okey, saya pun dah tak ingat last bila kita meeting berapa bulan tu kita jumpa tu. Bulan 11. Berapa bulan? 8 hari bulan 11. Oh, lama dah tu. 8 hari bulan 11. Okeylah. Tak buat macam mana tu. Kita ada 2 sesi lagi. Sesi minggu ni dengan satu lagi 15 hari bulan 15 hari bulan. Okey, last kita discuss kat mana tu? Cuba ingatkan sikit. Pun ada beberapa lagi yang belum masuk ni. Saya harap sempat masuklah. Last kat mana kita? Kalau boleh recall, siapa-siapa? Kalau tak silap, saya minta tolong tengok dari segi instrumentasi dengan populasi. Doktor suruh buat kajian berkaitan yang research. Lepas tu kita dapatkan hasil kajian, kita bagi semua tu. Itu dia punya tugasan kan? Ada yang dalam WhatsApp tu saya minta prepare populasi persampelan dengan instrumen kajian tu kan? Dia dalam WhatsApp group tu lah, saya minta you prepare tu. Kalau tak ingat ni, tak silap saya ni bila saya boleh sebut ni Ni saya sebut bila ni Hari Isnin Hari Isnin, Doktor. Dah disemak belum? Populasi, persampelan, instrumen? Belum? Belum ditengok lagi? Sempat, Doktor. Aduh, ya. Saya dah sebutkan, tolong semak yang itu. Kalau cakap tak sempat tu, saya tak boleh buat apa lah. Sebab benda tu kalau tak ditengok langsung, habis sempatnya bila? Kalau tak sempat, yang sempatnya bila? Jadi saya bukan nak ajar macam mana nak susun masa tu Tapi you kena susun masa betul. Siapa yang sempat baca? Cuba bagi tahu saya. Ke satu orang pun tak sempat baca? Aku cepat korang. Satu orang pun tak pernah baca. Okey, kalau saya bukan nak ajar susun masa lah You pun dah besar. You pun dah sekarang buat degree ni. Patutnya dah pandai susun masa Saya dah sebut pun minta prepare persampelan dengan instrumen kajian itu supaya nanti bila kita discuss senang nak faham dan kalau ada apa-apa tinggal tanya. Sebab mood kuliah macam ni memang tak boleh buat apa kalau face to face tu senang sikit. Maknanya saya boleh tunjuk, tulis dan you boleh tulis pada masa tu dan boleh sama-sama semak. Kalau buat macam gini memang agak terhad. So saya punya cadangan, jangan lupalah susun time betul-betul. Kalau tak susun dia jadinya macam ni lah. Kalau cuma set time ikut waktu kuliah macam ni baru nak tengok, memang susah sikit pada saya lah memang susah sikit. So you kena pandai-pandai susun lah Saya ni cuma boleh sebut, kalau tak diikut, tak dibuat pun tak boleh buat apa Itu yang saya harap lah So next time bila saya kata prepare to prepare sebab tu bila saya tengok balik saya punya yang kita punya WhatsApp ni bila saya suruh tu cuma adalah you sebut sikit-sikit komen berkenaan dengan cadangan suruh cari tu. Ada yang kata insyaAllah saya cuba. InsyaAllah ni 99% patutnya
Ini tak tengok langsung. Ini belum cerita kuliah macam ni lagi Kuliah yang macam ni yang bukan 100% fokus bukan 100% fokus buat itu, buat ini sambil buat benda lain itu tak masuk kira lagi tu. Jadi saya kan saya ni cuma boleh sebut sajalah sebab saya punya tanggungjawab tu memang kena remind you lah. So you kena pastikan supaya time tu dapat disusun. Saya faham masing-masing kerja. Tadi pun kata ada yang pukul 8.30 tu baru habis kerja. Jadi itu yang saya kata tak apalah, you cuba masuk dan susun time betul-betul. Susun time betul-betul. Okey, saya kalau tak ada, malam ni saya cuba nak discuss sedikit berkenaan dengan reka bentuk. Yang lepas kita dah bercerita tentang tinjauan literatur apa semua tu. Saya tengok pun dah hantar. Tapi cuma ada 12 saja yang dah hantar. Kalau kita tengok ni sekejap. Ini yang apa ni tugasan yang dah hantar. Saya apa ni yang muat naik semakan analisis literatur tu submitted 12, yang hantar 12 saja. Kalau ikutkan daripada senarai itu kita ada, kalau saya tak silap, ada 19 orang kan? Betul lah? Betul, Doktor. Betul, Doktor. Betul, Doktor. Ada lagi Yang doktor ni yang doktor dah semak hari tu ke apa? ini termasuklah, ada lagi yang belum hantar, saya pun tak tahu. Maaf, dia punya tu tak tahu. Nanti saya masukkan, saya sediakan platform tu untuk submit tugasan. You ada 3 tugasan tu. Tugasan 1 dia punya proposal, and then tugasan 2 dia punya simulasi data, and then yang ketiga tu rakaman pembentangan. Itu rakaman pembentangan tentang simulasi data tu. Tugasan tu jangan lupa. Ini pun saya tak tahulah macam mana cerita buat ke ditengok ke saya pun tak tahu ni. Wallahualam. Saya cuma harap yang ini sudah dijalankan. Tentang proposal ni sama pesan yang saya dalam analisis literatur tu sebenarnya dah boleh digunakan untuk dalam penulisan proposal ni, And then kalau you perhatikan sini ni, inilah poin-poin ni yang ada, ikut saja format ni. Poin dia 1, 1, 2, 3 sampai 8 ni. Ataupun 7 kalau tak ada appendix, teruskan ikut saja. And then dia punya target dia sebenarnya bila dah buat proposal ni, saya dah tunjukkan tentang buat literatur tu. Yang ini ni saya tak pasti, malam ni ataupun esok saya cuba clarify yang ini. Kita tengok macam mana, setakat mana prosesnya. Sebab dia punya cadangan dia yang macam yang saya sebutkan, pada peringkat ni sepatutnya instrumen tu kita dah buat sikit-sikit. Saya pun dah berikan contoh dalam e-learning tu, contoh instrumen. Siapa yang dah tengok contoh instrumen tu? Cuba sebut siapa yang dah tengok. Ada apa instrumen dalam tu? Sekarang ni. Satu orang pun tak ada tengok. Okey. Ni contoh instrumen, siapa yang dah tengok? Seorang pun belum tengok ya. Apalah awak ni, macam mana belajar ni? Orang pun tak tengok. Ni saya belum check. Baca je. Tak. Itulah saya belum
detail lah siapa yang akses, siapa yang tak pernah akses e-learning. Saya tak nak check lah. Kadang-kadang saya check juga siapa yang tengok participant ni. Siapa, okey, dia punya aktif tak aktif macam mana ni. So itu kadang-kadang kalau saya tengok boleh check kat sini siap last ni dan sebagainya tu. Jadi saya dah sertakan kat situ contoh instrumen yang apa nama yang apa yang boleh ini contoh macam protokol interview kemudian ini contoh soal selidik yang boleh difikirkan macam mana format-formatnya ini antaranya lah. Saya nak sebut banyak lagi, cuma harap kita boleh semak satu-satulah supaya kita dapat faham. Alright, ada yang nak tanya sebelum kita bincang sedikit berkenaan dengan rekrutmen ni? Ada apa yang nak tanya? Tak ada. Okey, kalau tak ada kita teruskan. Jadi kalau you perhatikan kat sini, serius apa dia? Saya ada soalan, kan hari tu saya ada buat analisis yang doktor komen tu. Ya, doktor ada tulis kat situ mengatakan macam satu isi satu perenggan kan. Saya kurang pasti berkaitan tu. Maksudnya masa analisis yang akhir tu saya kena combine tiga analisis saya tu jadi satu penutup lah kiranya macam tu ya doktor? Kan saya sebutkan kat situ dalam menuliskan tinjauan literatur tu, kalau you cari apa, masalah apa, katakanlah masalah pencapaian pelajar, okey? Masalah pencapaian pelajar, you dapat cari katalah 4, okey? Bila sebut 4, kalau katakanlah pencapaian pelajar tu kan katalah ada faktor dia, faktor penyebab ataupun yang mempengaruhi pencapaian pelajar. Katalah satu daripadanya kaedah belajar, okey, kaedah belajar. Jadi kaedah belajar you cari dapat 4. Okey, dapat 4 yang berkenaan dengan kaedah belajar. So you bincangkan yang saya kata isi itu adalah isinya adalah kaedah belajar. Yang saya kata dibincangkan, digabungkan tu yang tadi itulah yang 4 you dapat tu. Daripada 4 tu. Jadi itu sebab bila you buat perbandingan daripada 4 tu, 4 kajian lepas tu berkenaan dengan gaya belajar, so you bincangkanlah yang dibincang apa dia punya pokok persoalannya apa? Pasal pelajar tadi tu lah. Ya, apa dia pokok persoalannya? Apa benda? Yang tadi tu, katakanlah tadi saya dah sebut apa dia yang you dapat cari 4 apa pokok persoalannya tentang apa tu? Pasal kompeten saya punya pasal gaya belajar. Aduh ya. Okey, sekarang ni pencapaian pelajar, you tengok betul-betul you tengok betul-betul. Bila saya kata cari kajian-kajian lepas, dicari katalah cari berkenaan dengan pencapaian pelajar, okey. Kajian lepas berkenaan dengan pencapaian pelajar. Dalam memahami pencapaian pelajar tu ada pelbagai faktor yang mempengaruhi. Salah satu faktornya adalah gaya belajar. Okey. Itu katalah macam tu. Yang lain-lain tu macam-macam lah kepintaran, pengajaran guru, peranan rakan sebaya, peranan ibu bapa dan sebagainya. Tapi salah satunya adalah gaya belajar. So jadi katalah gaya belajar dia punya isu dia, dia punya point dia gaya belajar, okey, gaya belajar. Bila sebut gaya belajar ni, cari dapatlah 4 kajian-kajian lepas ni yang mengkaji tentang gaya belajar. Jadi bila you nak menuliskan tentang gaya belajar ni dikaitkan dengan pencapaian, so you bandingkanlah 4 ni. Simpulan kata ni, simpulan ni kata ni, simpulan ni kata ni. Saya dah bagi contoh kan? Sekejap Ada doktor. Itulah dia yang saya bagikan tu.
Jadi, you nampak dekat sini katakan tadi gaya belajar. Right? Katalah kajian Ahmad 2019 mendapati bahawa ceritalah apa yang Ahmad dapat. Manakala kajian Siti Fatimah 2019 pula mendapati berkenaan gaya belajar tu. Katalah ini cerita yang berkenaan dua ni dah panjang. Okay? Panjang kan, dah panjang. Perenggan ni tak payah panjang-panjang. Kalau satu muka surat tu sampai satu muka surat sampai satu perenggan panjang sangat. So kita menulis ni ringkas-ringkas. Satu perenggan, okey, katalah dua ni dah panjang dia punya penulisannya. Buka lagi satu paragraf. Tadi kan saya kata ada 4 kan. Ni baru cerita pasal 2. Itu dalam paragraf yang baru. Itu dia punya cara menuliskan, cara penulisan tu. Jadi apa yang awak tanya tu, saya kata gabungkan tu, inilah dia. You gabungkanlah, ni 1, 2, gabung. Gabung ni maksudnya, you cerita dapat je kan. Ahmad dapat apa, Fatimah dapat apa, ceritakan. That is how you gabung dia punya dapatan. Kemudian kalau ada 4 tadi, tambah lagi 2 kat sini. 2 yang di bawah perenggan yang baru. Bila dah tulis 4-4 tu, buat satu kesimpulan kecil berkenaan dengan dapatan-dapatan kajian tu. Barulah kita boleh bercerita berkenaan dengan gaya belajar yang dikaitkan dengan pencapaian. Itu dia punya kesimpulan dia lah. Boleh macam tu. So ini sebenarnya digunakan dalam penulisan proposal tu. Dalam penulisan proposal. Alright. Jadi ini dalam penulisan proposal ni. Okay. Ini contohnya ni kan. 1 dan 2. 1, 2 dan 3 ni. 3 poin ni menggunakan apa yang tadi yang kita sebutkan. Okay. Right. Ya. Zuan apa dia? Apa tu? Saya confused tadi. Apa dia? Dah terang lah. Maknanya proposal tu kena submit lah, betul? Kenapa? Pengenalan tu punya latar belakang. Sekarang ni awak punya tugasan ada 3 kan? Dah tahu kan? Tahu. Ada 3. 1 proposal, 1 analisis data, simulasi dan yang kedua rakaman. So itulah dia punya tugasan. Faham betul. Okey, alright, yang lain? Ada tak? Kalau tak ada, kita teruskan lah. Ada reka bentuk. Saya minta tolonglah bila saya kata tolong baca, prepare, tolong bacalah. So, kita tinggal ada lagi kelas 1 kali lagi nanti, Januari. In between tu mungkin saya akan selitkan lah. Selitkan melalui WhatsApp ke. Ataupun mungkin kita akan setkan kalau time-time ada free, kita ambil lah sejam 2 jam untuk discuss. Jadi jangan expect macam tu lah. Jangan expect habis kelas, okey dah habis. Dia sambil tugasan. Itu nanti kan. Saya ni cuma penting kalau boleh dia betul-betul faham tentang mana kajian itu dilaksanakan. Itu yang paling saya pentingkan. Dia bukan cerita apa, tapi kalau tak faham nanti buat penyelidikan boleh nak buat tanya-tanya penat nanti supervisor nak menerangkan. Okey, bila kita bercerita tentang metodologi ni, kalau kita bercerita tentang metodologi ni bercerita tentang macam mana kajian itu dijalankan, sesebuah kajian dijalankan. Terus PSM dah pernah tengok belum? Pernah, Doktor. Dah tengok dah? Okey. So jadi dalam contoh yang kajian PSM yang saya share tu, ada 3 tu you boleh itu contoh macam mana kajian PSM ditulis, dibuat, dilaksanakan.
dan dilaporkan. So nanti you tengoklah pelan-pelan kat situ. Bila sebut bahagian metodologi ini, metodologi itu menerangkan tentang bagaimana kajian itu dilaksanakan. So ingat balik tesis yang you dah baca tu, macam mana dia tuliskan, macam mana kajian itu dilaksanakan. Okey, bila sebut kajian, macam mana kajian dilaksanakan, ada beberapa perkara yang perlu dijelaskan dalam bahagian ni. Yang pertama, dia punya reka bentuk kajian. Yang kedua, populasi dan persampalan. Yang ketiga, dia punya instrumentasi, instrumen kajian. Yang keempat, dia punya kajian rintis ataupun pilot study. Dan yang keenam, berkenaan dengan analisis data. Analisis data. So, jadi itu antara yang perlu difahami sebab dia mempunyai fungsi yang tersendiri. Okay? Jadi kalau kita bercerita tentang reka bentuk ni, biasanya ada dua reka bentuk yang umum yang biasa digunakan oleh penyelidik. Yang pertama kajian kuantitatif, yang kedua kajian kualitatif. Ada juga lagi satu yang menggabungkan kedua-dua ni, kuantitatif dan juga kualitatif. Itu yang dipanggil reka bentuk gabungan, reka bentuk gabungan. Okey, iaitu menggabungkan antara kuantitatif dan kualitatif. Okey. Jadi ada at least ada tiga reka bentuk di situ. Kalau kita boleh perhatikan, ada tiga reka bentuk yang membantu seseorang penyelidik untuk melaksanakan penyelidikan. Ini samalah macam saya sebutkan pada kelas-kelas yang awal, bergantung kepada jenis masalah yang dikaji. Jenis masalah yang dikaji. Jadi bukan kata kuantitatif ni lebih baik, kualitatif lebih baik, kaedah gabungan lebih baik. Dia tidak ada timbul perkara macam tu. Cuma dia mengambil kira jenis masalah yang dikaji. Kesesuaiannya, kadang-kadang bila kita study satu masalah, masalah itu lebih sesuai dikaji dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Kadang-kadang ada masalah yang kita kaji itu lebih sesuai menggunakan kaedah kualitatif. Itu dia punya isu dia lah. So jadi bukan kerana ini lebih baik ataupun ini lebih baik dan sebagainya lah. So kena faham macam tu lah. Nah, bila tengok kuantitatif ni, bila sebut kuantitatif, nanti boleh, sebenarnya buku yang saya share tu pun banyak menceritakan tentang reka bentuk kajian. Okey, bila sebut kajian kuantitatif, reka bentuk kajian kuantitatif. Okey, kalau kita perhatikan dekat sini, ada beberapa jenis kajian kuantitatif, kajian kuantitatif yang boleh kita pilih untuk melaksanakan kajian kita. Jadi ada beberapa contoh lah yang saya nyatakan kat sini, macam contohnya reka bentuk survey, reka bentuk tinjauan, tinjauan. Kemudian ada reka bentuk eksperimental, correlational, perkaitan, ataupun reka bentuk korelasi, ex post, faktor. Ini nanti kita akan jelas sikit-sikit macam mana. Okey, apa yang kita boleh sebut secara umum berkenaan dengan reka bentuk eksperimental kuantitatif ni. You tengok perkataan kuantitatif itu sendirilah untuk memahami perbezaan dia dengan kajian kualitatif. Kalau kuantitatif ni, nampak perkataan dia lah, quantity, ingat tu sajalah, quantitatif. Bila sebut quantity ni, dia bercerita pasal nombor. Quantity kan nombor kan? Nombor. Pernomboran. Bila sebut nombor, you ingat macam tu, you tahulah. Bila kuantitatif ni bercerita pasal nombor. Nombornya nombor apa? Macam-macam. Nombor ini, nombor itu, nombor yang berkaitan dengan statistik. So,
ada analisis statistik yang berkaitan dalam kaedah apa nama tu kuantitatif. Itu dia punya apa nama tu karakteristik yang membezakan dengan kajian kualitatif. So jangan confuse lah. Jadi katakanlah you nak buat kajian kuantitatif. Saya bagi satu senario. Ini nanti you baca boleh bacalah. Saya pun tak ada target nak cerita panjang-panjang. Saya bagi contoh macam ni. Katalah contohnya kita nak buat eksperimen. Ini program PTK kan? Teknik vocational kan? Betul? KH ya? Betul, Doktor. Kemahiran hidup ya. Okey, kalau katakanlah kita, saya bagi contoh beberapa keadaan. Katakanlah kita membangunkan satu alat kajian. Ini apa ni, alat bantu mengajar, right? Alat bantu mengajar. Kalau katakanlah kita nak mengajar tentang peralatan ketukangan, peralatan ketukangan. So sekarang ni dalam keadaan tertentu, pelajar ni contohnya kalau nak mengajar ketukangan ni, ialah of course kalau kita bawa ke makmal, ke bengkel tu senang kita tunjuk dia kan. Ini tunjuk, kalau sebut tukul besi, ini tukul besi. Kalau sebut gergaji, ini gergaji. Dia boleh try dan sebagainya lah. Jadi dalam proses kita mengajar tu, kadang-kadang ada benda yang kita rasa mungkin memerlukan satu jenis ataupun satu alat bantu, satu alat bantu supaya memudahkan pelajar faham. Cuba you fikirkan dalam subjek kemahiran hidup tu, kemahiran hidup. Apa topik yang memerlukan bahan bantu ataupun alat bantu semasa kita mengajar? Cuba fikirkan sekejap. Cuba bagi idea sikit. Saya pun bukan pernah mengajar KH, tapi dulu pernahlah belajar. Jadi apa ada idea topik ke apa ke yang diajar dan memerlukan alat bantu? Ada? Cuba? Ketukangan, Doktor. Ketukangan. Ketukangan? Okey, bagi topik apa? Topik macam mana memerlukan alat bantu? Katalah, tak kisahlah alat bantu apa pun, macam contohnya modul ke ataupun software ke atau apa saja. Cuba fikirkan. Cuba bagi cadangan. Apa software tu? Perpaipan. Perpaipan, Doktor. Okey, perpaipan. Katalah perpaipan. Apa contoh alat bantu yang you perlu bangunkan untuk membantu proses pemahaman pelajar ni? Modul. Modul. Model. Model ke modul. Model. Okey, kalau modul, katalah modul perpaipan. Contoh macam itulah. You bangunkan satu modul, and then bila you dah bangunkan modul tu, sebelum you gunakan modul tu, you try modul tu, you eksperimenkan modul tu, kan? You eksperimenkan modul tu. Jadi you eksperimenkan modul tu, nak tengok sama ada modul yang you bangunkan itu berkesan ataupun tidak, berkesan ataupun tidak. So ini satu contoh, satu contoh yang ada yang tadi yang saya sebut, contoh macam ni kan, yang ada dalam skop kajian kuantitatif. Katalah tadi kita bangunkan modul dengan menggunakan kaedah eksperimental, okay? Iaitu mengajar tentang perpaipan. Modul yang macam mana? Mungkin modul yang dibangunkan itu sesi pengajaran, beberapa sesi pengajaran tentang topik perpaipan. Jadi dalam modul itu kita bangunkan tentang pendekatan yang kita gunakan dalam mengajar topik perpaipan. Mungkin you guna apa?
konsep konstruktivis dengan menggunakan konsep konstruktivis. You bangunkan modul tu. So modul tu you bangunkan. Katakanlah dalam modul tu ada 10 sesi, 10 set pengajaran, 10 set pengajaran. So modul tu you bangunkan ada 10 set pengajaran iaitu sesi pengajaran iaitu berkaitan dengan perpaipan. So jadi you bangunkan set 1, set 2, sesi 3, sesi 4, sesi 5, sesi 6 sampailah sesi 10. Okay, that's it. Sekarang ni bila kita nak gunakan modul tu, dalam sesi pengajaran. So kita dalam kajian kita try dia punya modul tu. Kita eksperimenkan modul tu. Jadi bila kita dah eksperimenkan modul tu, barulah selepas daripada eksperimen tu kita analisis data, barulah kita boleh gunakan dalam pengajaran sebenar. Apabila cikgu-cikgu yang lain-lain nak mengajar topik perpaipan tu, dia boleh gunakan modul yang dibangunkan, yang kita bangunkan. Jadi bila kita melaksanakan eksperimental, apa yang kita nak test tu, kita nak tengok keberkesanan modul tu, right? Keberkesanan modul tu, berkesan ataupun tidak dalam membantu proses pemahaman pelajar dalam topik perpaipan. Dalam topik perpaipan. Jadi kita akan ada set ujian pra dan ujian pos. Set ujian pra dan ujian pos, iaitu set ujian sebelum dan ujian selepas. Berkenaan dengan penguasaan pelajar tentang topik perpaipan. Itu dia punya ujian dia. Jadi bila kita kata instrumen nanti tu, instrumennya adalah ujian pra dan ujian pos, iaitu instrumen. Instrumen ni apa? Yang digunakan untuk mengumpulkan data. Itu yang saya dah minta you baca tu. Mengumpulkan data. Itu yang dipanggil instrumen. Modul tu bukan instrumen kajian. Ini kadang-kadang pelajar silap faham tu. Instrumen kajian adalah dia punya ujian pra dan ujian pos, iaitu untuk kita collect data tahap pengetahuan pelajar berkenaan dengan topik perpaipan. Kita bagi sebelum diajar menggunakan modul, selepas kita dah bagi, kita test dia punya pengetahuan tentang perpaipan tu, and then kita rekodkan data itu. Selepas kita rekodkan data, kita ajar menggunakan modul yang kita dah bangunkan. Katalah 10 sesi jalan. Selepas 10 sesi, kita bagi lagi test pencapaian tentang topik perpaipan tersebut. Rekodkan. Bila dah rekodkan, sekarang kita ada 2 data. Kita ada 2 data yang telah kita kumpul dan kita rekodkan, iaitu ujian sebelum eksperimen dijalankan dan satu lagi ujian selepas eksperimen dijalankan. Jadi datanglah analisis statistik, iaitu melihat perbezaan. Contohnya melihat, nak tengok perbezaan skor. Dah mula nombor kan? Bila sebut skor, dah bercerita pasal nombor. Sebab itu tadi saya kata, nombor, statistik, itu antara ciri-ciri kajian kuantitatif. Jadi skor dia itu, skor dibandingkan antara skor pra dan skor pos dibandingkan. Ada tak perbezaan dari segi tinggi rendah? Katakanlah semasa ujian pra tu, kita katalah ada 30 pelajar tu, kita tengok dia punya average score ataupun skor tiap-tiap individu pun boleh kita tengok. Itu macam-macam kita boleh buat sebab dengan menggunakan kaedah statistik. Jadi bila kita dah dapat data itu, kita compare data sebelum dan selepas dan kita tengok dia punya perbezaan. Itu kalau kita nak tengok perbezaan. Kadang-kadang kita nak tengok perkaitan, right? Perkaitan. Kadang-kadang kita nak tengok pengaruh pun boleh dengan menggunakan analisis statistik. Itulah dia dipanggil salah satu pendekatan dalam kajian kuantitatif, iaitu kaedah eksperimental. Nampak tak prosesnya? You nampak dia punya tu. You test, ujian pra, ujian post, and then you analisis data dengan membandingkan skor
Skor dan dengan menggunakan analisis statistik. Analisis statistik. Okey, ada soalan kat situ. Itu ciri-ciri, antara ciri-ciri apa nama tu kajian kuantitatif. Satu lagi yang tadi saya kata melihat perkaitan, iaitu korelasi. Korelasi antara pencapaian pelajar dengan apa? Dengan katalah contohnya apa nama tu jantina. Korelasi dikaitkan dengan latar belakang keluarga. Pencapaian tadi dikaitkan dengan latar belakang keluarga dan sebagainya. Itu pun sama, kajian korelasi. Tapi dia bercerita tentang analisis statistik. Berkenaan dengan pernomboran. Okey, itu karakteristik kajian kuantitatif. Untuk peringkat yang pertama, ada soalan? Doktor nak tanya. So kalau kajian berdasarkan kuantitatif ni, mungkin dapatan tu kita mungkin pelbagai yang kita dapat kan. Tak semestinya satu je lah poin yang kita dapat. Maksud pelbagai tu apa? Mungkin kita jumpa dalam kajian tu kita nak tanya skor, tapi pada masa yang sama mungkin orang kata mungkin dari segi kaedah mengajar contoh. Mungkin kita jumpa juga pada masa kita buat. Itu berkenaan dengan inilah, kalau bergantung kepada kita kan, macam mana kita punya apa nama objektif kajian kita tu nak apa sebenarnya. Kalau you tengok objektif, contoh yang saya bagikan ni, saya ambil contohlah kajian PSM ni siapa punya ni, Aiman. Maksud saya doktor, maksud saya mungkin dapatan tu kita boleh gunakan untuk kajian lain juga. Maksudnya kajian lain tu kajian apa? Mungkin nak buat dalam objektif lain lah maksud saya. Itulah, kalau sebab tu saya kata kita punya analisis tu. Tadi saya sebut macam-macam kan, korelasi lah, perbezaan lah, pengaruh lah. Itu bergantung kepada kita punya objektif yang kita set. Macam contohnya kat sini kan. Ini objektif yang kita set. Okay. Ini objektifnya. Yang dia set. Okay, yang dia set. Satu, dia kata nak mengenal pasti sama ada faktor galakkan pihak pentadbir mempengaruhi penggunaan komputer dalam kalangan guru teknikal. Satu. Kemudian yang kedua, dia nak melihat sama ada faktor kemudahan komputer di sekolah mempengaruhi penggunaan komputer di dalam kalangan guru teknikal. Dua. Kemudian yang ketiga, dia nak melihat sama ada faktor keyakinan guru di sekolah mempengaruhi penggunaan komputer. Jadi kalau you tengok dekat sini, permasalahan yang dia kaji adalah penggunaan komputer dalam kalangan guru teknikal. Jadi dia nak tengok 3 faktor yang mempengaruhi. Satu, faktor galakkan pihak pentadbir. Yang kedua, faktor kemudahan komputer yang ada. Kemudian yang ketiga, dia nak tengok pula dari aspek keyakinan cikgu. Itu yang saya maksudkan tadi. Bila you tanya dalam kajian yang lain, sebenarnya dia bercerita tentang objektif yang kita dah set dalam kajian kita. Apa yang kita nak tengok? Kalau kita balik kepada contoh eksperimen tadi tu, mungkin you nak tengok dekat sini, mengenal pasti adakah terdapat perbezaan skor antara kumpulan kawalan dengan kumpulan rawatan ataupun kumpulan eksperimen. You nak tengok perbezaan skor. Kemudian you nak tengok apa lagi? Perkaitan antara pencapaian pelajar dalam kelas itu yang menggunakan modul itu dikaitkan dengan jantina. Adakah perempuan lebih tinggi ataupun laki-laki yang lebih tinggi? Itu dah melihat perkaitan. Itu yang saya kata, bila you buat kajian, you yang set. Kita yang set apa yang kita nak tengok. Itu contoh eksperimental. Yang ini bukan eksperimental. Ini lebih melihat kepada perkaitan. Ada tak perkaitan? Ini sama ada dia ada kemungkinan tak doktor, kita dah set 2 objektif, tapi apabila kita lakukan
statistik tu, kita nampak objektif lain. Itu kadang-kadang boleh berlaku. Kadang-kadang boleh berlaku, tak ada. Sebenarnya taklah kata tak boleh berlaku. Cuma yang kita sebut, kita ada 2 semester, right? Kita ada 2 semester. Kerana 2 semester inilah yang menyebabkan kita kena betul-betul jelas apa yang kita nak kaji. Jadi jangan katanya dia punya dalam hal penetapan objektif tu jangan longgar. Pada masa kita buat tu kita tak boleh longgar sangat. Mungkin kita jumpa ini, mungkin kita jumpa ini, mungkin kita jumpa ini. Dia dah tak boleh macam tu. Sebab kita ada waktu yang sangat terhad. Kalau kita buat macam tu, nanti banyak lagi benda yang akan berubah. Contoh yang saya kata, you jumpa yang lain. You jumpa katakanlah dalam contoh instrumen ni. Kejap. Katakanlah dalam instrumen ni. Okay, dalam instrumen ni. Ini katalah contoh instrumen yang kita bangunkan. Katalah ada ada beberapa bahagian. Bahagian A, bahagian demografi. Bahagian B, tentang isu yang kita nak explore. Kalau ada berapa lagi, ada bahagian C. Kita terangkan berkenaan dengan apa yang kita nak explore. Jadi kalau you tengok contoh dekat sini, dia ada 2 perkara yang dia nak tengok. Pertama, persepsi ibu bapa terhadap hukuman merotan dari segi disiplin pelajar di sekolah. Kemudian yang kedua, dia nak tengok persepsi ibu bapa terhadap hukuman merotan dari segi salah laku berat. Tadi salah laku disiplin, ni salah laku berat. Maknanya disiplin kesalahan yang sangat berat lah. Macam pukul cikgu, ni salah laku berat lah. Maknanya patutnya cikgu tu kan seseorang yang perlu dihormati sebab kita belajar daripada dia. Tapi sekarang ni dia pula pukul cikgu. Ini kira kategori berat sebenarnya. So contohnya rotan. So dia nak tengok persepsi. Jadi kalau di sini contohnya kan dia dah set, dia nak tengok persepsi ibu bapa berkaitan dengan hukuman merotan dari segi disiplin pelajar di sekolah. Dikaitkan dengan, ini dia, jantina. Dikaitkan dengan bangsa, dikaitkan dengan umur, dikaitkan dengan bilangan anak yang bersekolah, dikaitkan dengan pekerjaan. Boleh saja kita buat macam tu, tak ada masalah. Tetapi yang paling penting, yang saya kata tadi tak boleh longgar sangat kerana kita perlu bergantung kepada set soal sidik yang kita dah bangunkan. Jangan di luar daripada ini. Bukan tak boleh, boleh. Tetapi dia nanti mengganggu kita punya tempoh masa. Dia macam itulah. Jadi kalau biasalah bila kita kita buat ni analisis macam-macam boleh keluar. Tetapi kita fokuskan kepada apa yang kita dah set sahaja. Right? Itu maksudnya lah. Bukan tak boleh, boleh. Tetapi kita setkan macam tu. Katakanlah contohnya macam ni tadi, you tengok. Ini pun dah banyak. Katakanlah kita nak tengok perkaitannya dengan jantina. Jantina. Persepsi ibu bapa tu dikaitkan dengan jantina. Jantina ni biasalah kalau bapa, lelaki, perempuan. Maknanya itu lebih kurang macam itulah. Kemudian bangsa pun sama kita boleh tengok. Bila kita dah set contohnya, kita nak tengok perkaitan antara persepsi itu dengan jantina. Dalam bahagian analisis literatur dan juga latar belakang masalah, kita dah kena discuss perkataan ni, isu jantina ni. Okay, isu jantina. Sama juga kalau kita nak tengok bangsa, kita nak ukur bangsa, isu bangsa ni juga perlu dibincangkan dalam latar belakang masalah. Itu sebabnya kita kena set betul-betul, kita tak boleh longgar. Sebab setiap satu analisis yang kita nak buat tu perlu dibincangkan dalam bahagian yang lain. Bukan hanya dalam analisis saja, tetapi dalam bahagian yang lain. Itu dia punya flow, bab 1, 2, 3, 4 dan 5. Dia punya cerita dia macam tu.
Dia tak boleh tiba-tiba kita buat analisis yang lain, tetapi dalam objektif kita cerita lain. Dia tak boleh macam tu. Dalam hal membuat penyelidikan tu dia tak boleh buat macam tu. Cuma adalah dalam bahagian yang akhir tu, dalam bahagian akhir tu ada ruangan yang kalau you semak tu kan apa nama kajian ni kan dia ada sekejap ni. Kalau you tengok dalam PSM tu kan dia di sini kan cadangan berhubung dapatan kajian, cadangan kajian lanjutan. Mungkin kalau apa yang kita dapat tetapi bukan merupakan fokus kajian kita boleh masukkan sebagai cadangan. Cadangan untuk kajian-kajian yang akan datang. Macam itulah. Alright, boleh amal macam tu? Boleh Doktor. Alright. So saya pernah dengar ada orang buat kajian, dia ambil yang hasil kajian tu dan dia jadikan mungkin dua research, 3 research macam tu lah. 2 research, 3 research macam mana tu? Saya kurang faham tu. Maksudnya objektif dia mungkin ada banyak tapi dia tak jadikan objektif tu dalam satu research. Mungkin dia ambil, mungkin objektif dia ada 4 tapi dia bezakan lah untuk satu research ni, satu kajian ni 2 objektif. Itu kajian apa tu? Yang saya dengar-dengar lah orang cerita. Dia tak ada macam tu. Dia sebab tu dia macam contohnya kan dia tak ada kata 2 ni mungkin ada orang buat macam ni. Okay. Katakanlah saya menyelia 4 orang. Saya menyelia 4 orang. Okay, 4 orang. Jadi dalam memudahkan urusan penyelidikan, pengumpulan data dan sebagainya tu, jadi saya kata okey 4 orang. Katakanlah saya contoh kata nak buat kajian macam ni lah ya. Ni rough gambaran umum sajalah. Saya pun tak tahu sama ada saya menjawab dia punya soalan tu ke tidak Amal saya cubalah. Kalau you perhatikan kat sini katakanlah apa nama hubungan antara pencapaian pelajar dalam mata pelajaran KH di antara dengan faktor ibu bapa, sikap ibu bapa, faktor pelajar, sikap pelajar, katalah macam ni dia punya permasalahan yang nak dikaji. And then faktor guru, sikap guru. Nah, bila you tengok macam ini bukan merupakan tajuk yang dikata yang sesuai kerana dia mengandungi banyak benda. Jadi, katakanlah saya ada 3 orang, kita kurangkan satulah, 3 orang. 3 orang pelajar. Alright, so jadi bila saya kata untuk memudahkan pekerjaan, you boleh bekerjasama. Katakanlah pelajar nombor 1, dia akan buat ini. Okay. Antara pencapaian pelajar dalam mata pelajaran KH dengan faktor ibu bapa dan sikap ibu bapa. Faktor ibu bapa. Ini pelajar 1. Pelajar 2. Okay, pelajar 2 dengan faktor faktor dan sikap pelajar. Okay.
And then yang ketiga, dengan faktor dan sikap guru. So kalau macam ini cerita dia, ni mungkin possible lah. Jadi topiknya benda yang sama, cuma dia melihat perkaitan dengan faktor yang berbeza. Pelajar nombor 1 dia melihat faktor ibu bapa. Pelajar yang kedua dia melihat faktor pelajar dan pelajar yang ketiga melihat faktor guru. Apa yang dibuat dalam soal selidik itu, dia kata bahagian A. Okay, bahagian A demografi. Okay, bahagian A. Bahagian B, okay. Faktor ibu bapa. Bahagian C. Faktor pelajar. And then bahagian D. Faktor guru. So jadi ini soal selidik yang dibangunkan. Jadi dibayangkan katalah pelajar ni dia di bawah seorang penyelia, so 3 orang, dia buat kajian ni. Katalah di sekolah, 3 buah sekolah. Sekolah A, B dan C. Jadi ada 3 sekolah. Katalah ini pelajar 1 dia kumpul data di sekolah A, pelajar 2 sekolah B, pelajar 3 sekolah C. Mereka menggunakan soal selidik yang sama. Okay, soal selidik yang sama. Bila buat soal selidik yang sama, data yang diperolehi adalah daripada sekolah A, B dan C. Sekarang ni, bila analisis data, pelajar A hanya ambil bahagian ni saja. Okay. Pelajar B pula dia ambil bahagian ni dan bahagian ni. Macam itulah. Kemudian satu lagi pelajar ambil ni dan bahagian ni saja. Jadi data tu dia ambil je lah. Yang tu ambil bahagian dia, dia ambil bahagian dia. Jadi dia setkan. Tapi dia punya pokok persoalannya sekarang, yang cuma yang kalau you kata tadi, 2 objektif untuk kajian ni. Kalau yang ini keadaannya memang boleh dilaksanakan. Tapi kalau kita sendiri yang buat kajian, kita tak buat macam tu. Sebab kita hanya perlu menghasilkan satu kajian saja. Iaitu PSM 1 kan, kita hanya menghasilkan satu PSM saja. Jadi tidak ada istilah ini untuk kajian ni, ini untuk kajian ni. Bila sebut kajian itu merujuk kepada satu aktiviti penyelidikan. Okay? Itu bukan cerita yang objektif tu. Objektif tu bukan kajian. Kajian tu adalah satu aktiviti penyelidikan. Tu jangan confuse lah, Harman. Okey, Doktor. Jangan confuse. Bila sebut kajian tu, satu aktiviti penyelidikan. Jadi dalam tu adalah objektifnya apa itu. Dia bukan, kena bezakan dengan objektif tu ya. Ini contohlah yang saya pernah buat lah. Jadi dia kumpul data bagi pihak. Sekolah A, pelajar A. Sekolah B, pelajar 2 dan sekolah C, pelajar yang ketiga. Jadi dia collect data semua tetapi dalam masa yang sama pelajar A dapat pelajar 1 dapat data daripada sekolah A, B dan C, pelajar 2 pun sama, dia dapat data daripada sekolah A, B dan C. Sama juga macam pelajar yang nombor 3. Ini biasa dibuatlah kalau ini biasanya itulah dia kerjasama, dia buat sama-sama. Contohnya cari maklumat tentang literatur, literature, kajian-kajian lepas, dia kongsi, okey, you cari faktor ibu bapa, saya cari faktor pelajar, yang you cari faktor guru. Macam tu lah. Itu dia punya pendekatan dia. Alright? Okey, Doktor. Okay, so jadi kalau kita perhatikan, tadi, right? Dia punya ini, ni instrumennya saya dah tunjukkan.
Okey, kalau balik kepada ini, kalau balik kepada apa yang kita sebutkan tadi, maknanya dalam kajian tu dia punya perbezaan antara kuantitatif dengan kualitatif tu itu berkaitan dengan jenis permasalahan yang nak kita kaji. Okey, jadi katakanlah tadi kita cerita pasal eksperimental kan? So kita bercerita pasal statistik, ini pun nanti kita akan cuba discuss dalam bahagian data analisis. So you tolong semak-semak lah apa benda tu, maklumat-maklumat tu. Jadi nanti bila you tanya nanti senang. Bila kita discuss tu you senang nampak dan boleh tanyalah kalau apa yang tak faham. Jadi bila kita kata apa nama tu tadi eksperimental, sekarang ni kita nak tengok perkaitan, kajian perkaitan. Saya dah bagi contoh tadi berkenaan dengan apa ni kajian apa nama sekejap dah tak boleh masuk dah. Okey, katakanlah kajian ni tadi dia nak tengok ni bukan. Ni kajian siapa ni? Dah tak boleh masuk ni tadi. Ni yang ini dia nak tengok perkaitan. Perkaitan kalau kita perhatikan bahagian objektif tu dia nak tengok perkaitan. Right? Perkaitan antara ini. So jadi dia bangunkan satu instrumen soal selidik dan dia edarkan kepada apa nama tu guru-guru guru-guru yang ini yang dikaji tadi iaitu guru-guru teknikal tadi, dia edarkan soal selidik itu supaya guru tersebut memberikan respon dalam 3 perkara iaitu galakkan pihak pentadbir dan yang kedua kemudahan komputer yang ada kat sekolah dan yang ketiga berkenaan dengan keyakinan dia sendiri untuk menggunakan komputer. Right? So dia akan beri respon lah. Respon. Mungkin responnya dalam bentuk macam inilah tadi. Katakanlah yang ini kan. Ini contoh lah. Mungkin ni respon. Tadi mungkin ni galakkan. Kalau ini kan persepsi apa. Tapi soal selidik yang diedarkan tu. Galakkan pihak pentadbir. Kemudian yang kedua. Bahagian yang kedua. Kemudahan komputer kat sekolah. Dan bahagian yang ketiga berkenaan dengan keyakinan dia nak menggunakan komputer. So item-item tu disusun berkaitan dengan permasalahan yang ditetapkan. So dia akan respon lah. 1 ke, 2 ke, setuju ke, tak setuju ke, sangat tak setuju ke. And then finally, ini yang dikata tadi, finally dia akan merujuk kepada analisis. Nak tengok macam mana apa nama tu galakkan daripada pihak pentadbir boleh mempengaruhi guru teknikal menggunakan komputer. Right? Itu dia punya analisis. Jadi analisis statistiknya mungkin dalam bentuk korelasi. Right? Korelasi. Ataupun mungkin melihat tentang score mean. Score mean. Score mean. Dari segi analisis data nanti kita akan cuba sentuh score mean, mode, median tu nanti kita akan cuba sentuh sikit-sikit lah. Sambil tu you semak dululah apa beza mean, mode, median. And then kenapa kita gunakan mean, kenapa kita gunakan mode, kenapa kita gunakan satu lagi apa benda, mean, mode, median. Median dalam kita punya analisis data. Itu pun kena semak juga nanti ya. Jadi itu dia punya cerita dia, right? Now, jadi itu dari segi kajian kuantitatif. Ada ketika juga kita tak nak tengok dari segi apa nama tu pengaruh, perkaitan apa semua tu. Kita tak nak tengok. Kita tak nak tengok. Yang kita nak tengok ialah macam mana guru-guru ini apa nama tu pengalaman guru-guru menggunakan komputer di sekolah. Pengalaman dia menggunakan komputer di sekolah. Jadi kalau kita bercerita tentang nak melihat ataupun nak mengkaji tentang pengalaman guru menggunakan komputer di sekolah, kita tak gunakan data statistik dah. Pengalaman mana ada data statistik? Pengalaman bercerita apa yang kita lalui. Jadi kita akan interview mereka. Sorang. Kenapa kita interview? Kerana pengalaman setiap guru adalah berbeza.
kita adalah berbeza. Kita ni semacam entiti yang berbeza dengan orang lain. Kita dengan adik-beradik pun berbeza. Okay? Dengan mak bapak pun berbeza. So jadi itu kita punya maklumat yang kita boleh faham dalam perspektif kajian kualitatif, iaitu mengambil kira perbezaan pengalaman setiap individu. So kita interview seorang-seorang cikgu teknikal satu. Tapi kita tak boleh nak ramai. Kita tak boleh nak ramai. Kalau macam kajian kuantitatif, mungkin kita boleh edar terus kepada 30 orang, 200 orang, 300 orang. Sebab soal selidik kita bagi je. Yang ini kita duduk dengan dia dan kita interview dia. Cuma sekarang ni cara interview dah macam-macam lah. Ada yang face to face duduk. Sekarang ni dah guna online ataupun gunakan telefon. Dia punya kesesuaian lah. Dia kesesuaian. Tapi maknanya kita one on one. Bila one on one ni tak boleh ramai. Seorang. Katalah satu orang tu kita buat-buat 1 jam. Kalau 10 orang dah 10 jam. 10 jam kita laksanakan interview. Itu dia punya perbezaan dia. Jadi bila sebut kualitatif saja, dia tidak bercerita tentang nombor dah. Dia bercerita tentang pengalaman. Macam mana seseorang guru teknikal itu melalui pengalaman menggunakan komputer di sekolah. Okay? So itu ciri-ciri kajian kualitatif. Kalau kita nak tengok yang itu, maknanya kita akan menggunakan reka bentuk kajian kualitatif. Reka bentuk kajian kualitatif. Jadi kajian kualitatif ni pun macam-macam. Tadi kuantitatif kita sebut. Ini antara kajian kuantitatif. Saya cadangkan, cubalah nanti baca ni pelan-pelan. Dia punya reka bentuk yang digunakan. Ni survey design ni apa, macam mana. And then yang eksperimental. Nanti you baca pelan-pelan. Ini ciri dia. Kemudian kalau kita tengok pula dari segi kualitatif tadi, yang saya kata bercerita tentang pengalaman individu itu. Pengalaman individu, ada beberapa lah yang kita nampak yang biasa orang buat. Contohnya reka bentuk grounded theory. Ada satu lagi reka bentuk etnografi, satu lagi reka bentuk naratif, satu lagi reka bentuk case study. Okey, kalau bila saya cuma ceritakan secara sepintas, nanti di bawah ni adalah you nanti tolong semak yang ni. Nanti saya akan cuba share dia punya contoh-contoh kajian, contoh-contoh kajian. Jadi kalau you tengok contohnya kualitatif ni, nak membezakan antara ni, grounded theory ni, so kita interview katalah 20 orang, ini 10 orang guru-guru menggunakan komputer, guru-guru teknikal menggunakan komputer. So mungkin yang kita nak explore adalah dia punya kecekalan. Kita kata kecekalan. Katalah kita nak tengok konteks kecekalan. Kecekalan dalam guru teknikal dalam menggunakan komputer. So kita interview 10 orang. Right, so kita interview 10 orang. Daripada 10 orang tu kita dah interview, kita rekodkan, and then kita type semula perbualan tu dan kita start analisis dia punya data ataupun dia punya feedback. So kita analisis daripada 10 orang punya perbualan tu. Bila kita analisis 10 orang perbualan tu berkenaan dengan kecekalan dalam menggunakan tu, bila kita dah semak 10 orang tu, kita nampak ada satu pattern yang kita kata sangat menarik. So itu satu contoh. Maknanya data yang dia punya finding ataupun dapatan kajian itu dihasilkan daripada data-data yang kita kumpul dalam interview. So dia timbul macam itu. Sedangkan etnografi ni pula dia bercerita tentang, you tengok etno ni dia kaitan dengan etnik. Kita nak mudah faham etnik. Dengan etnik.
Jadi kalau you perhatikan dekat situ, bila sebut etnik ni, kalau bila etnik, you ingat etnik, then you nampaklah etnografi tu apa cerita dia. Jadi dia bercerita tentang satu-satu kumpulan manusia ataupun kumpulan orang. Katalah you study tentang guru-guru teknikal di Johor, guru-guru teknikal di Kuala Lumpur, guru-guru teknikal, kumpulan guru-guru teknikal. And then you study lah mereka. Sebab guru-guru teknikal ni mungkin cara berfikirnya sama ataupun tujuan pengajarannya sama, mengajar perkara yang sama, mengamalkan profession perguruan yang sama. So itu dia bercerita. Kita nak study tentang guru-guru teknikal tu. Right? Tu etnografi. Nombor 3 ni naratif. Naratif ni penceritaan. Naratif ni penceritaan. So kita study tentang satu atau dua orang. Biasanya kenapa kita study tentang satu atau dua orang tu? Kerana orang tu orang yang penting, orang yang hebat ataupun orang yang very significant. Itu kita study dia. Kadang guru cemerlang contohnya. Kita study tentang dia. Hampir sama dengan naratif tu ialah kajian kes. Kajian kes. Kenapa kajian kes? Kerana ada sesuatu yang signifikan kepada individu berkenaan. Ini pun sama. Jadi cuma yang membezakan antara kuantitatif dengan kualitatif tadi adalah itulah dia. Kalau kuantitatif ni dia bercerita tentang statistik, analisis statistik. Nak mudah faham macam tu saja. Sedangkan yang kualitatif ni dia bukan analisis statistik tetapi bercerita tentang komen ataupun komen daripada pengalaman kita punya subjek kajian. Itu dia punya perbezaan. Jadi jangan kelirulah. Cara penulisan, bila cara penulisan, kalau yang ini, contoh yang ini cara penulisan kajian kuantitatif. Sebab you tengok ada perkataannya kan, mempengaruhi, memberi kesan. Ini pendekatan kuantitatif. Tapi kalau kajian kualitatif, dia tak macam tu. Dia tulisnya macam gini lebih kurang. Jadi, ini kuantitatif lah cara penulisannya. Sebab dia bercerita tentang hubungan. Hubungan. Kalau kuantitatif, dia tak tengok hubungan. Kualitatif, dia tak tengok hubungan. Contohnya, meneroka pengalaman. Guru-guru teknikal dalam menggunakan komputer semasa mengajar. Katalah macam ni. You tengok tak ada perkataan berkaitan. Dia tak ada bercerita tentang statistik. Tapi dia meneroka pengalaman guru-guru teknikal. So itu yang membezakan. Bila you menulis yang ini. Saya ingatkan ni. Bila menulis yang ini. Sekejap. Okay, bila you menulis yang ini, jangan lupa ini objektif, persoalan dan juga reka bentuk. Inilah yang saya kata dengan menggunakan masalah kajian yang sama tapi kita boleh pecahkan dia kepada dua proposal. Okay, dua proposal. Satu proposal kuantitatif, satu lagi proposal kualitatif. Tapi kita tak perlu pergi ke situ, tinggal you pilih saja proposal tu, you nak proposal kuantitatif ataupun kualitatif, you pilih salah satu, ataupun you nak menggunakan proposal yang menggunakan kaedah gabungan, kuantitatif dan kualitatif. You pilih salah satu and then you buat. Saya cuma nak jelaskan bahawa dengan menggunakan permasalahan yang sama, kita boleh bezakan proposal kajian itu dengan menerangkannya dalam konteks objektif, persoalan dan juga reka bentuk. Daripada sini nanti kita akan nampak, oh ini kajian kuantitatif. Oh ini kajian kualitatif. Okey? Tapi ini tak adalah sampai kena buat dua, tapi inilah dia, pilih salah satu and then you buatlah proposal tu.
Okey, ada soalan? Doktor, Ya, silakan. yang macam doktor cakap tadi yang kualitatif tu kan, Mm-hmm. yang etnografi dengan naratif tu yang dimasukkan dengan kita study berkenaan dengan orang sasaran tu. Okey. Maksudnya bukan daripada segi edaran soal segi apa semua kan, dia hanya kita face to face, so kita nak dengar kita punya pendapat semua tu kan. Itu kan. Temu bual lah. Dan temu bual lah. Temu bual lah. Hari itulah dia maksud yang kualitatif kan. Itu sebab nanti you pun tengok juga nanti berkenaan dengan instrumen tu ya. Berkenaan dengan instrumen tu ya. Nanti esok ataupun lusa kita akan discuss berkenaan dengan instrumentasi kajian tu. So you cuba semak instrumen tu, nanti baru nampak dekat situ lah. Kalau yang ini jelas, ini memang kuantitatif. You nampak kan nombornya kan, skala dan sebagainya kan. Sedangkan yang apa ni, sekejap sedangkan yang satu lagi ni, yang saya berikan contoh tu, yang saya berikan contoh, kalau you tengok tu ya, kalau you tengok ni, protokol ni kan, protokol ni, dia tak ada tanya skala pun, dia berikan komen. You tengok soalan pun sama lah. How would you see the effect? So dia punya cerita, dia berikan komen. So komen ni. Semuanya ni berkenaan dengan komen kita punya responden lah. Jadi itu yang membezakan. Jadi kalau you rasa you nak buat proposal dalam kualitatif, you kena pastikanlah dia memenuhi kriteria kajian kualitatif. Saya punya cadangan macam dulu jelaslah ya. Kalau you kata you nak buat proposal kualitatif, silakan. Silakan, tak ada masalah. Cuma bila dah pilih kajian kualitatif tu, bila dah pilih kajian kualitatif, teruskan saja kajian kualitatif. Jangan yang proposal kualitatif, yang analisis data simulasi kuantitatif. Ini saya punya suggestion. Tapi kalau you kata kuantitatif saja, you nak mudah, you nak buat kuantitatif saja dengan soal selidik, so you kena selarikan biar dia mudah. Proposal, lepas tu dia punya analisis data, then dia punya pembentangan. Dia kena buat sekali lah benda yang sama, kita buat tiga benda. Okay? Alright. Sekejap ya. Itu dari segi reka bentuk. Dari segi reka bentuk. Jadi kalau kita dalam membuat kajian ni, kita kenal pasti. Bila kita dah sebut saja dengan supervisor nanti kan, bila sebut je dengan supervisor, you nak buat apa? Saya nak tengok pengaruh. Bila dah sebut pengaruh saja kita dah tahu dah. Itu kajian kuantitatif. Okay? Kajian kuantitatif. Okay? Nanti dalam analisis data, saya akan saya akan cuba share. Pernah guna SPSS tak? Siapa pernah guna SPSS? Belum lagi doktor. Tak pernah tengok Tak pernah guna doktor. Okey. Tak apalah, nanti kalau ada kesempatan you download you install SPSS. Ni saya install pun install yang free sajalah. Yang free saja supaya boleh tunjuk. Dan ini bukan kata kita perlu install yang latest punya version yang paling latest 2020. Taklah macam tu. As long dia boleh digunakan. Jadi ini SPSS punya interface. Kalau you tengok sini dia ada dua. Yang latest ni mungkin dia ada nampak lain lah dia punya layout dia kan. Ini ada variable view, data view. Variable view adalah nama variable lah. Katalah sini jantina kan. Lepas tu apa lagi? Umur.
Lepas tu katalah bawah lagi apa? Pendapatan, jenis pekerjaan. Kita kena type dekat sini. Oh ni tak boleh. Dia tak boleh dua perkataan. Dia mesti satu perkataan. Pekerjaan. Ini variable view. Dia kata variable view, ini nama-nama variabelnya. Kita tuliskan dekat sini lah. Nanti bila kita pergi ke data, dia keluarlah. Sebab bila sebut data ni, hanya ini saja yang boleh guna huruf perkataan. Ini dia dah jadi lain. Dia dah, kalau you pakai gini, dia tak ada makna dah. Kosong. Kan? Dia tak boleh function. Yang sini saja dia dah mula pakai nombor saja. Dia dah tak boleh pakai lain. 1, 2, 1, 2. Huruf saja dia dah tak boleh. Hanya ini saja. Sebab itu dipanggil data view. Okay, ni nanti kita cuba buat simulasi sikit lah. Sebab bila you buat tugasan simulasi tu, tugasan simulasi tu, yang tugasan 2 tu, you akan cuba buat gunakan yang inilah untuk mudah. Kalau you buat kajian kuantitatif. Alright. Okey, ada soalan? Jadi itu berkenaan dengan reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian. So you boleh pilih kajian kuantitatif, you boleh pilih kajian kualitatif, ataupun you boleh pilih kajian gabungan dengan menggabungkan itu. Bergantung kepada permasalahan. Ada pelajar saya buat macam yang tadi you katalah, penguasaan topik macam tadi dia lebih kurang macam itulah, penguasaan topik perpaipan dikaitkan dengan kemahiran berfikir pelajar. Katalah macam tu kan. Dia punya cerita dia kan. Dia sambil tengok-tengok kajian-kajian lepas tu lah. Banyak yang berkaitan dengan KH tu. Dia tengok tu kan. Katalah macam ni penguasaan pelajar dalam topik perpaipan dikaitkan dengan kemahiran berfikir. So di situ dah nampak lah bila sebut dikaitkan, pengaruhi, benda-benda itu dah nampak menunjukkan kajian kuantitatif. So kat sini kita nampak pelajar pengkaji ni dia nak tengok penguasaan topik perpaipan dikaitkan dengan kemahiran berfikir. Ini mungkin satu kemahiran ataupun satu kajian yang menarik yang untuk dipikirkan. Macam tadilah saya di rumah tu saya cuba adalah satu pasang di bilik air tu. Jadi ada fiberglass punya base tu kerana bilik air tu dia ada split level. Ada tinggi sikit, satu lagi rendah. Jadi dia kata tak boleh pasang. Base tu tak boleh pasang sebab split level. Saya kata, saya memang tak buat pun. Saya mana pandai. Dia lagi mahir buat. Tapi saya kata, you boleh potong ni base ni fiberglass. You boleh potong sikit and then nanti dia level tu dia akan match. Dia akan level atas tu sebab you dah potong. Oh tak boleh, dia tak boleh potong. Dia kena taruh simen bawah. Saya kata itu berkaitan dengan kemahiran berfikir, creativity. So, kita tak ubah dia punya lantai, tapi kita ubah dia punya tapak. Kalau ubah lantai kan nak pecah lah, taruh simen lah. Tapi tapak tu kita tak payah ubah. Kita cuma potong, sesuaikan dengan tapak yang sedia ada. Ini yang saya kata, kemahiran berfikir. Macam mana kita menyelesaikan masalah. Itu yang sangat penting. Jadi kita mengajar ni bukan mengajar hanya untuk belajar, untuk tahu satu-satu perkara. Tetapi macam mana menggunakan kemahiran dan pengetahuan itu dalam konteks yang berbeza-beza. Kenapa kita kata berbeza-beza? Kerana permasalahan berbeza, situasi berbeza, keadaan berbeza. Jadi kalau kita tak ada kemahiran tu, walaupun kita pandai, tapi kita tak pandai nak adjust. Dapat masalah,
Ini tak belajar macam ni ya. Kita tak boleh buat. So itu antaranya lah. Kalau you tengok topik ni, dia kata penguasaan tu dikaitkan dengan kemahiran berfikir. So sejauh mana pelajar mempunyai kemahiran menggunakan pengetahuan yang diajar itu dalam konteks yang lebih fleksibel. Okey, ada soalan? Kita dah tidur dah ni, senyap je. Ada soalan? Alright, kalau tak ada, saya dah minta you semak yang tu. Nanti tolong semak lah ya. Alright, so untuk kelas esok, esok kita start pukul 8:30 malam boleh? Ke pagi? Pagi ada free tak? Ke kerja? Ada yang kerja lagi? Kerja. Pagi kerja kan? Kerja doktor. Okay, tak apa. Dah kerja nak buat macam mana? Ya. Okay, 8:30 malam esok boleh? And then Ahad Boleh, macam doktor. biasa lah. Ahad tak kerja kan? Ahad kita start macam biasa lah. Kita start pagi lah. Alright, besok kita start 8:30 malam. Kita guna link macam biasa lah. Dalam ni pun saya dah masukkan link kursus tu. So, kita guna link yang sama lah. Okay, sekejap ya. Alright, sebelum kita tutup ni, jangan saya stop sharing. Okay, 19 dah ada ni. Saya cuba cek satu-satu dulu, boleh tak? Arman ada? Ada lagi Arman? Masih setia? Arman, senyap je ni. Ya, ada doktor. Masih setia Masih. Tengah sambil makan nangka doktor. Tak tahu line saya tak clear sangat ni dekat dalam ni. Saya dah perjalanan. Siapa ni? Faizah? Berhenti. Jangan drive. Jangan drive. You drive ke apa? Tak. Saya penumpang. Jangan drive Jangan drive. Tolong jangan drive. Saya punya advice, jangan drive sambil dengar kelas. Berhentilah di mana-mana. Okay? Ya doktor. Alright. So, siapa ni? Faizah? Faizah. Akmal ada lagi? Akmal mana Akmal? Dah tidur dah? Cepat betul, baru pukul 10. Akmal mana Akmal? Farah? Farah ada tak? Ada. Susah no nak respon Ke dah tidur ke apa ni? Okay, Izwan ada? Doktor, Ada lagi saya. Izwan? Okay, Jadi siapa kalau tadi Farah tu? ada, saya kena ada doktor. Akmal? Dia Farah ada lah Izwan. Oh, okay. Farah dengan Izwan ni suami isteri ke? Ya, betul. Kalau Farah ada, Izwan tak ada, mana pergi pula hilang. Okay, ini Akmal ada, Hafiz ada? Ada. Ada Faizah tadi, Asila. Ada doktor. Okay, Maria ada? Maria ada. Azizah ada? Ada doktor. Ada doktor. Alright. Okay, Rosita
Berita ada. Akuma ada? Ada doktor. Okay. Murni ada tadi. Awal-awal dia ada. Okay doktor, saya ada lagi. Alright, bagus. Faimah. Okay. Jangan drive Siapa drive ni kita denda dia. Tolak markah. Siapa drive sambil kelas ni denda tolak markah. Okay, Junaida. Ada doktor. Tony Chong. Ada doktor. Siva. Ada? Ya, ada doktor. Tadi kata baru balik kerja Baru balik kerja tadi. Okay. Ni tak drive Siva? Tak ada. Dah balik rumah dah. Okay. Jangan drive Suhail ada? Ada lagi Suhail? Kita cabut lah. Ada. Okay. Kancana. Ada doktor. Ada. Nuraisha. Ada doktor. Ada. Alright. Okay lah. Semua ada. Alright. So ada soalan lain tak? Kalau tak ada, kita ucap terima kasih. And kita jumpa esok malam 8.30. Alright. Boleh doktor. Saya tak ada kelas Apa dia? Okey doktor. Doktor memang nak buat malam kelas. Lepas malam. Petang tak ada. Besok kita start malam lah 8.30. Tapi hari Ahad kita pagilah. Ahad kita start pagilah. Doktor, doktor ni rakam ke? Lebih kurang macam ni jugalah doktor. 8.30 sampai pukul 10 macam tu 8.30 malam lah. Besok 8.30 malam. Doktor, kelas ni ada rakaman ke doktor? Ada. Kan saya ada upload rakaman dalam e-learning kan? Ada doktor. Ni. Oh dah upload ya doktor. Tak tengok. Tengok, nampak awak tak tengok langsung. Saya selalu pesan baca. Ini rakaman yang saya upload pun tak tahu ada ke tak ada. Macam mana? Okay, so terima kasih banyak. Kita jumpa esok malam 8.30. Alright, have a good night. Assalamualaikum. Okay, terima kasih. Terima kasih doktor. Eh. Terima kasih doktor. Assalamualaikum.